Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada penonton-penonton rancangan Khabar dari Perang Besar. Pada episod pertama kita pada hari ini, kita bersama dengan satu figura yang terlibat secara langsung dengan job scam di Malaysia, dan figura tersebut adalah Yang Berbahagia Datuk Muhammad Ali bin Samad, Setiausaha Bahagian Konsuler Kementerian Luar Negeri. Terima kasih. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kesudian untuk diwawancara pada hari ini. Jadi kita mulakan dengan soalan Baik. pertama, Datuk. Baik. Mungkin Datuk boleh kongsikan dengan kami berkenaan trend-trend kes job scam ataupun penipuan pekerjaan dalam kalangan rakyat Malaysia di luar negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, perkara mengenai sindiket penipuan pekerjaan ini adalah satu isu yang ditangani oleh pihak kementerian, dan pihak kementerian memandang berat akan keterlibatan rakyat Malaysia dalam sindiket penipuan job scam ini. Dan modus operandi yang kami dapati melalui media sosial, bagaimana rakyat Malaysia ini direkrut oleh dalang-dalang sindiket yang ada antaranya rakyat Malaysia dan juga ada antaranya rakyat warga asing. Mereka menggunakan media sosial seperti Facebook, Telegram dan sebagainya untuk menarik minat rakyat Malaysia yang ingin mencari pekerjaan di luar negara dan berkomunikasi secara sulit di dalam bentuk Telegram channel. Trend peningkatan kes-kes rakyat Malaysia dalam sindiket job scam ini, pihak kementerian mendapati terdapat peningkatan yang amat drastik dari segi statistik. Kita mendapati terdapat peningkatan sebanyak 200% daripada tahun 2022 hingga sekarang, hingga 2023 dan sekarang. Pada masa ini 186 rakyat Malaysia masih lagi terlibat dan kami masih menjejaki melalui pejabat-pejabat perwakilan di negara-negara yang terlibat. Dan Datuk ada menyentuh berkenaan peningkatan yang mendadak iaitu 200%, dan Datuk juga ada menyebut kerjasama di antara kementerian, malawakil dan agensi-agensi yang berkaitan. Apakah peranan Wisma Putra dalam menangani kegiatan job scam ini, dan sekaligus mungkin boleh sentuh agensi-agensi yang terlibat? Baik, isu ini adalah amat kompleks kerana dia melibatkan pelbagai pihak. Jadi peranan Wisma Putra ataupun Kementerian Luar Negeri adalah lebih kepada penyelarasan bagaimana kita bekerjasama dengan agensi-agensi penguatkuasa yang terlibat di negara-negara yang terlibat untuk mengesan dan menjejaki mangsa-mangsa rakyat Malaysia ini. Sebabnya yang saya kata kompleks adalah pusat sindiket ini selalunya berada di kawasan sepadan negara-negara yang terlibat. Contohnya di Myanmar, ia terletak kem-kem sindiket ini terletak di sepadan Myanmar dan China dan Thailand. Di Laos, ia terlibat di kawasan segitiga triangle antara Laos, Thailand dan Myanmar yang dipanggil Bokyo. Jadi ia memerlukan keterlibatan jalinan kerjasama antara agensi dan juga pihak berkuasa tempatan. Lazimnya laporan yang kita terima adalah dari waris yang terlibat. Jadi selepas mendapat laporan itu, kami akan mengutarakan kes-kes tersebut kepada malawakil yang terlibat di setiap negara seperti di Myanmar, di Laos, Thailand dan Kemboja. Pihak bahagian konsuler juga memerlukan koordinasi di peringkat kementerian dan juga di peringkat di Malaysia ini dengan pihak PDRM terutamanya dan juga pihak KDN. Jadi ini adalah peranan yang dimainkan oleh pihak kementerian yang selalunya dibuat secara berterusan. Sebab itu kami ada mesyuarat berkala dengan pihak Jabatan Siasatan Jenayah PDRM bagi mendapatkan maklumat terkini serta data-data terkini mengenai kes-kes yang terlibat.
Terima kasih Datuk. Jadi jelas usaha untuk menangani kes-kes job scam ini ia melibatkan bukan sahaja usaha dalam agensi-agensi di dalam Malaysia tetapi juga dengan negara-negara sekitar. Ya, mungkin saya nak menambah. Pada bulan Disember yang lepas, kami menghadapi satu kes job scam yang melibatkan sekumpulan rakyat Malaysia yang agak besar, iaitu seramai 121 orang. Ianya berlaku di kawasan utara Myanmar, iaitu kawasan yang terlibat di dalam perang saudara di situ, dan ia juga melibatkan proses evakuasi yang melibatkan dua negara, iaitu Myanmar dan China, negara China. Jadi ia melibatkan jalinan kerjasama dan koordinasi antara kedua-dua buah negara. Jalinan kerjasama ini lebih complicated sekiranya ianya melibatkan kawasan konflik, kawasan yang berlakunya perang saudara, dan juga melibatkan dua negara atau tiga negara. Soalan ketiga, Datuk, mungkin ramai yang tak tahu sebenarnya bahagian konsular bukan saja menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan job scam tetapi juga ada peranan perkhidmatan-perkhidmatan lain yang ditawarkan. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan dengan kami. Ya. Seperti mana yang saya katakan di awal program kita tadi, isu job scam adalah hanyalah salah satu perkara yang kami pihak kementerian tangani dari aspek konsular. Ada juga aspek-aspek lain yang kami tawarkan atau kami berikan kepada rakyat Malaysia, terutamanya rakyat Malaysia yang berada di luar negeri, sama ada mereka ini bekerja ataupun mereka ini belajar ataupun mereka ini sedang melancong. Untuk makluman, mengikut data PBB, rakyat Malaysia yang berada di luar negara pada masa ini untuk pelbagai tujuan, atau kita panggil rakyat Malaysia diaspora ini, berjumlah seramai 1.18 juta orang rakyat Malaysia atau diaspora. Jadi jumlah ini adalah amatlah besar, dan pihak kami bertanggungjawab untuk sekurang-kurangnya menjaga kebajikan mereka. Dari segi khidmat konsular yang kami berikan di luar negeri, termasuklah khidmat nasihat perjalanan, khidmat nasihat keperluan visa dan keperluan peraturan lain yang dikenakan oleh negara-negara di luar sana, pengeluaran surat-surat pengesahan kelahiran, surat-surat perkahwinan, pengesahan perkahwinan, surat-surat pengesahan kematian, dan juga termasuklah sekiranya rakyat Malaysia meninggal di luar negeri, kita menguruskan dan menyelaraskan dokumen-dokumen serta urusan-urusan yang terlibat dalam membawa mayat rakyat Malaysia pulang ke Malaysia sekiranya diperlukan oleh pihak keluarga. Begitu juga dokumen-dokumen yang diperlukan oleh rakyat Malaysia semasa di luar negeri, seperti dokumen pasport, dokumen sijil kelakuan baik, dokumen-dokumen yang perlu disahkan oleh pihak negara yang terlibat. Pihak kami adalah bertanggungjawab untuk menguruskan urusan-urusan dan perkhidmatan-perkhidmatan tersebut. Selain daripada itu, tugas utama kami di luar negeri juga adalah untuk melakukan lawatan-lawatan konsular sekiranya rakyat Malaysia itu ditahan atau rakyat Malaysia itu sakit di hospital, rakyat Malaysia itu terkandas di lapangan terbang. Walau bagaimanapun, kami di luar negeri harus mematuhi segala aspek perundangan dan juga peraturan-peraturan yang dikenakan oleh pihak berkuasa tempatan di sana. Perkhidmatan untuk menyebarluaskan maklumat-maklumat mengenai pilihan raya yang akan diadakan di Malaysia. Maksudnya banyak pihak yang terlibat dalam pemakluman yang akan dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, iaitu spesifikly bahagian konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara. Okey Datuk, soalan terakhir kita, apakah nasihat Datuk kepada rakyat Malaysia yang mungkin berhasrat ataupun dalam proses untuk bekerja, belajar ataupun memasuki di luar negara bagi mengelakkan mereka daripada terjebak dengan kancah penipuan pekerjaan ataupun job scam ini, Datuk? Baik, memandangkan selalunya rakyat Malaysia yang keluar negeri untuk bekerja, mereka menerima tawaran dalam bentuk surat atau tawaran dalam bentuk email atau tawaran dalam bentuk yang disalurkan melalui media sosial. So tawaran-tawaran ini kadang-kalanya adalah tawaran-tawaran yang
dianggap lumayan. Namun demikian, perlu kita meneliti dan menyimak ketulinan tawaran tersebut dengan pihak-pihak berkuasa. Perlu dibuat due diligence sama ada tawaran tersebut adalah tawaran yang benar-benar genuine, benar-benar seperti apa yang tertera dalam surat tawaran. Oleh itu mereka perlu menyemak dengan pihak-pihak yang berautoriti, sama ada dengan malwakil kita ataupun dengan pihak-pihak ketiga untuk melakukan due diligence. Okey, untuk keluar negeri ini ada banyak peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi seperti peraturan dokumen perjalanan seperti visa, pasport dan sebagainya. Perlu rakyat Malaysia ini menyemak pasport mereka sama ada pasport itu masih tempoh sah lakunya masih ada, maklumat mengenai visa, maklumat mengenai keperluan-keperluan tertentu semasa perjalanan. Itu adalah maklumat yang perlu diketahui oleh semua rakyat Malaysia sebelum melakukan perjalanan ke luar negara. Rakyat Malaysia juga seharusnya menyemak tempat negara yang dituju itu sama ada negara tersebut mengalami konflik atau tidak. Ini bagi mengelakkan kita terlibat dalam konflik-konflik tersebut. Juga dikehendaki menyemak dengan malwakil kita tentang contohnya perkara-perkara sekecilnya seperti perkara cuaca perlu juga disemak supaya dapat membuat persediaan dari segi pakaian yang sewajarnya. Juga perlu menyemak dari segi keadaan politik di negara itu sama ada bergolak atau tidak. So maklumat-maklumat tersebut adalah amat penting sebelum kita melakukan perjalanan ke luar negeri. Rakyat Malaysia juga sekiranya sudah berada di luar negeri digalakkan untuk mendaftar dengan semua kedutaan ataupun malwakil kita di luar negeri. Ianya bagi memudahkan pihak kedutaan untuk mengesan mereka sekiranya berlaku perkara-perkara yang tidak diingini seperti bencana dan sebagainya. Ya, rakyat Malaysia juga hendaklah sentiasa menyemak akaun media sosial Wisma Putra untuk mendapatkan maklumat terkini tentang apa yang berlaku di sekeliling mereka semasa mereka berada di luar negeri. Begitulah secara ringkasnya yang saya dapat simpulkan mengenai nasihat perjalanan, dan kita berharap rakyat Malaysia sentiasa berhati-hati, sentiasa peka dengan keadaan sekeliling semasa berada di luar negara supaya mengelakkan daripada terjebak di dalam konflik ataupun situasi yang tidak diingini. Terima kasih Datuk atas perkongsian yang bermanfaat berkenaan dengan job scan sama-sama dengan kami di Khabar dari Pembesar. Dengan itu, berakhirlah sidang episod 1 Khabar dari Pembesar. Teruskan bersama kami pada episod yang akan datang. Jumpa lagi.